terangkan uji minda 8.2b di buku teks matematik tingkatan 3. Okey, kita tengok soalan untuk persilangan locus ini. Okey, mula-mula kita baca soalan dulu. Kita tengok soalan. Dalam raja di sebelah, segi 4 ABCD mewakili sebahagian daripada suatu kawasan tasik. ABCD dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Titik V dan titik W mewakili perjalanan bot V dan bot W. Okey, merupakan dua bot yang bergerak di dalam tasik segi 4 ABCD. Sekarang kamu perlu lukis locus bagi V. Syaratnya adalah 5 unit dari titik D. Okey, kita tengok jenis soalan ini yang mana satu. Baik. Dia adalah dari titik 1 titik D. 5 unit. Jadi kita tengok nota kita. Kalau satu titik, dia adalah locus ni. Satu titik, locusnya satu bulatan. D adalah sebagai pusat. Dan jejari bukaan jangka lukis kita 5 unit. Jadi sekarang kita akan lukis ini pada segi 4 ABCD. Kita gunakan jangka lukis dan letakkan jangka lukis kita di D. Pensel kita buka sepanjang 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Jangka pensel kita perlu letak pada 5 unit. Okey. Jadi kita letak jarum di D. Okey, sebab dia kata dari D. D adalah tempat letak jarum. Okey, jadi pensel kita adjust supaya dia 5 unit. Okey, sebegini. Dan kita buat satu lengkuk. Okey, kita buat satu lengkuk 5 unit dari bawah ke atas. Okey. Ini adalah locus untuk soalan A. Kita namakannya locus V untuk bot V. Okey, seterusnya kita buat soalan B. Kita akan tengok locus bagi bot W 3 unit dari garis BC. Cikgu nampak satu garis sahaja, iaitu garis BC. Kalau jenis yang satu garis, dia adalah yang ketiga. Yang ini satu garis lurus. Okey, jadi locusnya di atas dan di bawah. Sepasang garis lurus selari. Okey, kita tengok garis kita di mana. Garis BC kita adalah berada di sebelah kanan ni. Yang cikgu conteng dengan warna oranye ini adalah garis BC. Dan 3 unit daripadanya. Jadi kita kena hitung 3 unit. Okey, kita kena hitung 3 unit daripada garis ini ke sana. Kiri dengan kanan. Tapi sebelah kanan kita tak payah lukis sebabnya di luar tasik. Bot W ini hanya bergerak dalam segi 4 ABCD sebab itu tasik. Jadi kita tak payah lukis di sebelah kanan. Kita hitung 1, 2, 3 unit ke sebelah kiri, iaitu tempat ini. Okey, kita guna pembaris kita untuk lukiskan garis itu. Okey. Letakkan pembaris mula dari BC. Okey, mula daripada dia kata dari
BC. Jadi kita letak pembaris kita mula dari BC, gerak 3 unit. 1, 2, 3. Okey, kita buat garisannya. Okey. Yang hijau ini adalah locus untuk W, locus W. Okey. Jadi kita dah dapat 2 locus itu. Kita tengok lagi apa lagi soalan minta. Okey. Baik, kita tengok soalan C. Soalan C kata seterusnya tandakan persilangan laluan bot V dan bot W dengan simbol persilangan. Okey. Jadi tempat mereka dua bot ini akan berlanggar adalah tempat mereka bersilang. Sini dia. Kita buatkan simbol persilangan di sana. Jadi kita dah selesaikan soalan 1 ini. Okey, sekarang cikgu pergi soalan nombor 2. Okey. Masih soalan persilangan locus. Kita tengok soalannya. Raja di sebelah menunjukkan sata kates yang ditanda dengan 4 titik. E, F, G, H. Pada sata kates, okey. Faruk berada pada jarak yang sama daripada paksi X dan paksi Y. Okey. Paksi X dan paksi Y merupakan garis. Paksi X adalah garis melintang. Ni paksi X. Paksi X adalah garis. Dan paksi Y pun adalah garis. Garis paksi Y adalah yang menegak mencangcang. Jadi, dua paksi ini akan bersilang. Jadi, ini adalah jenis soalan, jenis locus yang kelima ini. Dua garis lurus yang bersilang. Okey. Kita tengok. Paksi Y bersilang dengan paksi X. Jadi, locusnya adalah begini. Okey, pembahagi dua sama sudut. Okey. Dan sekarang ini untuk 4 sukuan. Sukuan 1, 2, 3, 4. Dan sekarang contoh kita hanya beri kita satu sukuan sahaja. Jadi, kita akan lukis ni. Kita akan lukis pembahagi dua sama sudut. Okey. Kita lukis sekarang. Baik. Kita boleh guna bantuan jangka lukis. Tetapi oleh sebab kita buat kerja melukis locus di atas sata kates yang ada grid segi 4. Jadi kita tak guna jangka lukis pun boleh dapat jawapan yang betul. Okey. Baik. Kita guna pembaris. Kita gariskan. Okey, ni warna. Okey. Ini dia. Sini dia. Yang garisan merah itu adalah Faruk berada sama jarak daripada paksi X dan paksi Y. Dia perlu berdiri di garisan yang cikgu lukis dengan warna merah itu. Okey. Kalau kita nak guna jangka lukis pun okey. Kita guna jangka lukis untuk membenangnya pun boleh. Kita letakkan jangka lukis di tempatnya bersilang. Kita adjustkan jangka lukis kita supaya besarnya sedang-sedang. Okey, macam ini. Dan kita buat satu lengkok. Daripada lengkok ini,
cikgu akan tandakan di tengah dia. Letak di sebelah kanan, tandakan. Letak di sebelah kiri juga, dan kita tandakan. Dan lepas tu kita guna pembaris untuk menyambungkan titik persilangan kedua-duanya. Okey? Titik ini, persilangan ini dan titik persilangan ini. Jadi, kita gariskan elok-elok. Cikgu guna warna merah. Okey. Nah, sebegini rupa dia. Kalau kita guna jangkar lukis. Tanpa jangkar lukis, jawapan masih sama. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, ada lagi sambungan dia. Kedudukan Farouk juga kurang daripada 5 unit dari pusat O. Jadi, dari pusat O. Pusat O merupakan titik. Satu titik. Jadi, untuk keadaan satu titik, kita guna lokus yang pertama, bulatan. Okey, yang satu titik ini bulatan. Jadi, kita letak jangkar lukis kita di O, iaitu asalan. Okey, lepas tu kita akan membuat bulatan itu, lokusnya. Dan dia adalah sebesar 5 unit. Okey. Adjust elok-elok. Baik. Dan kita gariskan. Okey, ini adalah cikgu padam yang pertama tadi. Sorry. Yang ini. Okey, ini tak mau. Sorry. Okey, tak apalah, biar dia. Dan kita dapat ini. Ini adalah syarat yang kedua. Dia kurang daripada 5 unit. Jadi dia tak mungkin. Kamu tengok pada garisan merah, kita ada dua kemungkinan. G dengan F. Jadi F sudah terkeluar daripada 5 unit. Terlalu jauh. Jadi jawapan yang mungkin, H pun tak mungkin sebab dia pada 5 unit. Dia nak kurang. Jadi jawapannya adalah G. Okay? Titik G merupakan kedudukan Farouk. Okay? Kedudukan Farouk di titik G. Okay?